أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام، شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berbahagia Fadhilatan Imam Pangah Barisan Ahli Jawatan Kuasa dan Kepimpinan Masjid Al-Badar, pengurusi, di mana pengurusi, para alim ulama, para kepimpinan masyarakat, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, di dalam kuliah maghrib. Moga-moga insya-Allah keberadaan kita ini sentiasa mendapat rahmat, gandaan pahala, dan kita akan memperoleh keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah taala. Kuliah maghrib kita pada malam ini pada tajuk yang ke-25, nasihat yang bertajuk redha. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tuan guru kita Sayyidul Walid, tuan guru Syekh Zainal Asri hafizahullahu taala, hidup kita di dunia ini adalah hidup sebagai hamba Allah. Hamba ini merelakan apa-apa sahaja arahan Tuhan, apa sahaja kehendak Tuhan. Contoh buah catur, tidak ada buah catur yang mempertikaikan permainan catur. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukanlah bermakna
kita akan salahkan takdir. Sebab ada orang, tuan-tuan, bila dia melakukan sesuatu maksiat, dia kata apa? Dia kata, ni Tuhan suruh buat, aku redha je lah. Kita kan makhluk yang lemah, kan Allah ciptakan kita dan ciptakan perbuatan kita, jadi kita layan je lah. Kita redha je lah. Maksiat yang aku buat pun itu adalah ketentuan Allah, nak buat macam mana? Tuan-tuan, golongan ini dia panggil Jabariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup kita lebih tenang lagi. Kita tidak menganggap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 100% apa yang kita laksanakan itu adalah daripada Allah. Tidak. Ada 1%. Dia panggil ikhtiar. Ikhtiar ni adalah pilihan kita. Yang kita duk buat ni, tuan-tuan, yang kita duk buat maksiat, kita duk buat baik tu, tuan-tuan, perbuatan itu betul Allah yang buat, tapi siapa yang pilih? Pilihan itu 100% duk pada kita. Ikhtiar dia panggil. Macam contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada dua jalan yang diberi pilihan untuk kita tempuh. Nak pergi Al-Ustaz ni, nak pergi jalan utama, jalan besar ke nak pergi ikut jalan kampung? Kalau jalan besar, dia ada kelebihan, dia cepat sikit. Dia ada kekurangan dia, jam. Kalau jalan kampung, dia ada kelebihan dia cepat. Dia ada kekurangan dia, banyak anjing, banyak kambing. Nak pilih mana? Okey. Kalau kita pilih, tuan-tuan, kalau kita pilih untuk pergi jalan kampung, maka pilihan kita itu menyebab kita beroleh kebaikan ataupun kemudaratan. Kalau kita pilih untuk pergi jalan besar, maka kebaikan, kesenangan dan kemudaratan, kesusahan kita akan peroleh. Itu maksudnya. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak mengatakan perbuatan kita ini kita yang buat, tak. Kita kata Allah yang buat. Tetapi siapa hak pilih? Kalau kita tidak berkawan dengan orang-orang macam tu, adakah kita akan buat benda tu? Maknanya kita tak akan buat. Kita yang pilih kawan dengan mereka, kita jadi macam mereka. Siapa pilih kawan dengan mereka? Pilihan tu duduk kat kita. Tu beza Ahlussunnah dengan Jabariyah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Maka dalam nasihat ni menceritakan tentang ujian yang Allah beri pada kita ni, kita kena redha. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk kita baca tiap-tiap pagi satu zikir. Zikir ni kita kena faham, kita kena serap absorb dalam kepala otak kita, masuk ke hati kita, kita amalkan dalam hati. Zikir itu berbunyi apa? Raditu billahi rabba. Boleh kita baca sama-sama? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Siapa baca zikir ni, kata Nabi? Siapa baca zikir ni, kata Nabi, kalau dia baca waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, kata Nabi, dia berhak memperoleh redha dari Allah. Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu, atau kama qala, adalah hak bagi Allah untuk redha kepada dia. Kita kena baca sampailah kita memperoleh keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud zikir ni? Nak dapat redha Allah ni bukan senang. Sebab Allah ni, ingatlah, kalau sekali dia redha pada kita, selama itu kita tidak akan dimurkainya sampai bila-bila. Lah ni kita tak tahu Tuhan redha ke tak kat kita. Pahala memang kita dapat, tapi keredaan Allah tu kita tak tahu. Bila Allah mula sebut, Allah mula isytiharkan, hamba-Ku ini aku redha pada dia, maka selama-lamanya kita tidak akan dimurkainya. Apa jua jadi pada kita, takkan dia dimurkainya. Tuan-tuan,
Adakah saat kita duduk dalam kuliah ni Allah redha pada kita saat ini? Kita tak tahu. Adakah pada saat Allah uji kita, kita sabar waktu itu Allah redha pada kita? Kita tak tahu. Adakah bila mana begitu juga kemurkaan Allah? Kita tak tahu bila Tuhan nak murka kat kita. Bila sekali Allah murka, maka kita tidak akan lagi diredai Allah. Tu kena ingat itu. Allahu Akbar. Bila Allah redha dekat kita ni, apa jadi pun dia akan selamatkan kita. Apa jadi pun. Bila Allah murkai kita, apa jadi pun kita tetap akan menjadi orang yang celaka. Tu Nabi kata tu. Beringat sedia, kata Nabi. Ada orang ni hidup dalam kebaikan, sejengkai dia dengan neraka. Bila dia mati, dia buat perbuatan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Maka orang ni dalam kemurkaan Allah, hidup dalam ketaatan, mati dalam maksiat. Kita tak tahu ketaatan kita itu disulam dengan keredaan Allah atau kemurkaan. Kita tak tahu. Kadang buat kebaikan buat Allah murka, kadang kita tak tahu, cik. Contoh, bila buat baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita rasa kita ni orang yang baik. Maka Allah tak suka kita ta'ajub, ada ujub dalam diri kita. Allah tak suka. Kadang bila kita buat baik, kita menunjuk-nunjuk, maka Allah tak suka. Dalam kebaikan, wal'iyadzubillah, ada kemurkaan Allah. Allah tak mahu. Kita tak mahu yang tu. Bila hidup ni Allah murka, apa jadi pun kita akan celaka. Takkan dapat kebahagiaan lah. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Jahal dengar Quran. Dia cukup suka dengar Quran. Kalau kita hari ni tak suka dengar Quran, Abu Jahal suka dengar Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, setiap malam Nabi akan membaca ayat suci Al-Quran di rumahnya. Nabi baca, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bacaan yang sangat sedap, merdu lunak. Allahu Akbar. Nabi baca. Sedapnya Nabi baca, sampai Abu Jahal ni, dia jalan daripada rumah dia tengah-tengah malam pi dengar Nabi baca. Dengar Nabi baca Quran. Kita dengar Syekh Masyari baca Quran pun tersentuh dah. Abu Jahal dengar Nabi baca. Nabi baca Quran, dia dengar. Dia pergi tengah malam, dengar kembang, dengar. Lepas tu, habis Nabi baca Quran, dia nak balik. Dia pun nak balik. Kalau kita tahulah, kita pernah pergi Mekah, rumah Nabi itu adalah dekat Bukit Kaki Marwah, Safa Marwah, kaki Bukit Marwah. Di situ lokasi rumah Nabi. Abu Jahal bukan jauh berapa meter ke rumah Nabi. Dia mai pelan-pelan pergi. Dia dengar. Habis Nabi baca Quran, Abu Jahal pun nak tolak balik. Dia terserempak dengan dua orang lagi kawannya, namanya Abu Sufyan, seorang lagi nama Khannas. Pop belakang. Hang main mana weh? Kawan tu kata, hang main mana? Dia tanya kawan dia, hang main mana? Semua mereka ni takut nak habaq kita pakat dengar Quran Muhammad baca. Tiga-tiga dengar Quran. Dia kata, hang main dengar Quran Muhammad baca. Jangan cakap kuat-kuat sangat. Hang dengar ke? Faham lah no. Jangan cerita ke orang. Okey, esok hampa jangan duk gagah main lah. Kalau rakyat kita tahulah kata kita dengar Quran Muhammad, bungkui gila. Janganlah hampa duk bocok rahsia. Okey, tak apa. Janji esok jangan main. Hang jangan main tau. Hang kata aku jangan main, hang pun jangan main. Tak apalah, aku tak main. Duk tolak hang aku tak main. Esok malam dia pergi tak? Dia pergi pula. Tiga orang tu, setiap orang tu dia ada sudut favourite dia. Dia dengar tengah malam gelap gelita, tak dengar bunyi tapak kaki siapa, dengar Nabi baca saja. Dia tunggu daripada awal malam duk dengar sampai Nabi baca Quran, dia dengar. Dah Muhammad baca dah. Sadaqallah. Nabi pun habis baca Quran, keluar pula tersempak pula lagi. Hai, aku abang menahan jangan main. Dia kata, hang pun sama. Hang kata aku jangan main, hang main bertiba. Hampa ni buat malu, kata 3 malam betul-betul. Tapi Abu Jahal Islam tak? Islam tak? Tak Islam. Dengar Quran tak Islam. Sebab dia dimurkai Allah. Tak tahu waktu mana Allah murka dekat dia, mati dalam kekufuran. Dia takkan masuk Islam sama sekali.
Tu bila Allah murka sampai bila pun orang tu akan celaka. Dia takkan dengar Nabi baca Quran pun tidak menyelamatkan iman dia. Sama lah macam Fir'aun. Fir'aun ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi cerita Fir'aun pernah nak terima Islam lah. Sejahat-jahat Fir'aun yang kita duk dengar tu, Pakcik, Fir'aun teringin nak terima Islam, teringin nak terima ajaran Musa alaihi salam. Itu dia Fir'aun tu. Dia kata apa? Satu hari bila Nabi Musa berhujah dengan dia, membuka minda dia, mati akal, mati hujah Fir'aun ni, akhirnya dia kata apa? Aku memang kena ikut ajaran Musa. Dah betul dah, terbukti. Dan aku pun tahu aku bukan Tuhan pun. Hak Musa duk bawa, dia kata, selama aku duk tengok Musa ni, yang dia duk bawa selama ni bukan sihir. Dia kata, sihir yang aku duk bawa orang ramai-ramai lawan dengan Musa ni, maka Musa dapat mengalahkan semua sihir-sihir. Maknanya Musa tu bukan sihir. Confirm bukan sihir. Sihir pun tak ada lawan dia. Musa ni dulu, kata dia, lidah dia itu macam pelet sikit. Dia tak fasih berbicara sangat. Wa akhi Harun wa afsahu minni lisana. Kata Nabi Musa, Harun ni fasih lagi pada aku ni. Nabi Allah Harun. Nak abang kata Nabi Musa ni bercakap tu tak fasih sangat. Nak berdebat dengan seorang raja yang luar biasa cara fikir dia. Orang kaya dan cerdik. Firaun ni cerdik. Firaun cerdik. Bukan kata jadi raja macam tu saja. Dia mampu menguasai banyak wilayah, kaya raya. Dia memang cerdik. Cerdik tak cerdik sampai dia pernah tanya soalan dekat Nabi Musa ni. Soalan yang kalau kita ni soalan maut. Jawab A pun salah, jawab B pun salah. Dahsyat soalan dia. Dia pernah tanya kepada Nabi Allah Musa, "Famar rabbukuma ya Musa?" Wahai Musa, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Dia nak bagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah tu Tuhan. Dia nak bagi Nabi Musa kata Allah Tuhan. Kalau kata Allah Tuhan, maka tu perangkap. Sebab mereka akan kata lagi, Allah tu siapa? Siapa yang sembah Allah? Kamu je sembah Allah. Orang-orang dulu tak sembah pun. Dia akan pergi perangkap. Dan yang kedua, Nabi Musa takkan kata Fir'aun tu Tuhan. Dia kata, "Famar rabbukuma ya Musa?" Tuhan kamu siapa? Nabi Musa tahu Fir'aun nak jawapan tu, tapi dia pusing kat lain. Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dia tak sebut Allah. Dia kata Tuhan aku adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia boleh berikan kepada sesiapa sahaja apa yang dia kehendaki, kemudian dia beri petunjuk hidayah. Dia punya jawapan yang Fir'aun nak tak dapat. Fir'aun cerdik. Akhirnya dia bagi satu lagi persoalan. Ni nak abang cerdik Fir'aun ni. Qala fama balul qurunil ula. Apa kamu nak kata tentang tok nenek moyang kita dulu? Adakah mereka sesat atau tidak? Dia nak Nabi Musa kata sesat. Kalau kata sesat, ni cucu cicit mereka ni duk keliling Nabi Musa. Kalau kata sesat pun kena, kalau kata tak sesat pun kena. Kalau tak sesat, kalau kamu kata tak sesat, maknanya mereka betul. Kalau mereka betul, maknanya kita pun betul. Mereka tak sembah Allah pun. A pun kena, B pun kena. Pakcik boleh tak ada soalan yang pukulan macam tu? Dia nak Nabi Musa ni P ikut A, P ikut B. P A kena, B kena. Cucu cicit mereka ni duk tunggu ya. Nak kata kat tok nek kami kah? Cerdik Fir'aun. Contohlah kan, soalan yang jawab A pun kena, B pun kena. Contohnya apa? Ayam dengan telur mana dulu? Pakcik jawab tak? Ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Dari ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Sampai insya kita lagi. A pun kena, B pun kena. Tu umpama soalan dia. Contoh saya tanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dilawak je lah, lawak je lah. Jangan terasa pula. Ni saya nak bagi contoh ya. Contoh lah kalau orang tanya kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Orang yang si pinjam saya nak kalimah malas bukan nak kata kat siapa. Orang yang malas selalu berkata tidak. Setuju tak? Siapa setuju? Orang yang malas selalu berkata tidak. Kan? Kita setuju tak? Setuju. Okey. Adakah kita orang yang malas? Kalau kata tidak, orang malas pun kata tidak. Kalau kata ya pun kena, tidak pun kena. Itu nak abang kata soalan perangkap, kan? Tak ada kena mengena pun hidup dengan mati. Bagi hilang ngantuk macam ni. Baik, Fir'aun tanya, "Fama balul qurunil ula?" Apa kamu nak kata wahai Musa tentang tok nenek kita dulu? Sesat ke tak sesat? Nabi Musa kata, dia tak jawab A, tak jawab B. Dia pusing soalan tu. Dia pusing daripada jawapan tu. Kata Nabi Musa, "Ilmuha 'inda rabbi fi kitab." Keadaan mereka ni ada di sisi Tuhan aku di dalam kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak pernah lupa, tidak pernah sesat. Maknanya pasal urusan mereka bukan hal aku. Depa sesat ke, depa tak sesat ke, tu bukan hal aku. Nabi Musa dah agak dah dia nak jawapan apa, maka Nabi Musa pusing dari jawapan tu. Kalau mereka sesat, Allah akan hukum mereka. Kalau mereka benar, Allah akan beri kepada mereka kebaikan. Itu bukan urusan saya. Berhujah tak pernah menang. Dan dia pernah sekali nak jadi umat Nabi Musa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pembantunya nama Haman ni kata apa? Tuanku cari mampu jadi umat Nabi Musa. Kalau tuanku jadi umatnya Musa, Musa lah raja, tuanku lah rakyat. Tuanku nak ke? Dia kata tak mau. Kau tak mau, tuanku tetap dengan cara tuanku. Tu je. Penasihat pun tak dipakai. Akhirnya Fir'aun tetap dengan kemaksiatan dia, tetap dengan kezalimannya sampai akhir hayat dia. Nak abang kata pernah niat nak jadi baik tapi Tuhan tutup hidayah. Kalau orang itu Allah murka, sampai bila-bila pun dia tidak akan mendapat kebahagiaan. Wal'iyadzubillah. Sebab itu kata ulama, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita tak tahu dekat mana Tuhan nak redha kita tak tahu. Kan? Ada orang Tuhan redha dia ni disebabkan kebaikan kecil yang dia buat. Ada. Dia cuci kasut orang. Ada orang tu kasut dia pijak kasut orang tu, kasut kawan tu kotak, dia basuh, dia tak balik, contoh. Kan? Ataupun dia lalu di satu jalan, dia tengok ada kayu terkeluar sikit, dia potong kayu tu, dia takut orang ganggu, orang nak lalu. Dia tengok ada kaca, ada tayar tengah jalan, pecah, lori tayar pecah kan, contoh. Ataupun dia tengok ada barang-barang baju ke apa ke bersepah tengah jalan raya, tak tahu kereta siapa yang baju jatuh, dia angkat, dia bersihkan. Dia tak tahu hak mana yang kita duk buat ni yang Allah nak redha. Nabi kata, aku pernah tengok, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati. Aku pernah tengok, kata Nabi, satu orang lelaki ni dia masuk syurga disebabkan dia potong kayu di jalan saja. Dia jalan, tiba-tiba kayu tu terjungai keluar. Dia kata kalau kereta lalu, kalau kita lah kan, calak cermin kita ni. Kalau budak-budak lalu, dia tibai mata budak-budak ni, luka ni kata. Dia pun cabut. Dia pergi potong kayu tu, dia tak tepi. Dia tak mau kalau orang tersakiti dengan kayu yang keluar tadi, ataupun pohon kayu yang keluar. Kata Nabi, itu sebab dia masuk syurga. Ada orang macam tu. Ada orang Nabi cerita dia masuk syurga ni, dia bagi minum anjing ya. Jahat tak tahu nak abang lah. Penzina, pagi, petang, siang, malam zina. Sekali tu dia tengok seekor anjing kelaparan. Dia tengok anjing tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, idh ra'athu qad kada yaqtuluhu al-'atash. Anjing tu nak mati disebabkan haus. Idh ra'athu baghyun min baghaya Bani Israel. Ada satu orang perempuan tengok anjing tu macam tu keadaan, dia kata, kesian ke anjing ni. Dia tanggalkan kasut dia, dia bos susu. Dia kata, moga-moga dapat hilangkan bebanan anjing tadi. Kata Nabi, dia sebabkan itu Allah redha dekat dia, Allah ampunkan dia, masuk syurga. Nampak tak? Kita tak tahu
kebaikan yang mana hak kita buat masuk syurga. Kita tak tahu yang menyebabkan Allah redha dan Allah akan bimbing kita sampai syurga. Sampai Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan kamu pandang kebaikan itu satu benda yang remeh, sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu jumpa kawan kamu, kamu senyum. Boleh jadi disebabkan senyum tu boleh menjadi sebab Allah redha pada kita. Kita tak tahu hak mana. Allahu Akbar. Sebab tu maksiat yang kita buat, kita istighfar banyak-banyak. Takut kita tak tahu hak mana maksiat yang kita buat ni Tuhan murka sungguh kat kita. Tuhan sempitkan rezeki kita, Tuhan jadi kucar kacirkan keluarga kita, Tuhan uji kita dengan kesakitan, dengan ujian yang berat, wal'iyadzubillah. Kita tak tahu. Allahu Akbar. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan zikir raditu billahi rabba. Ini zikir ni Ustaz Wadi Anwar dia akan baca sebelum dia mula kuliah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Nabi, dia layak mendapat redha Allah. Dapat redha dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua yang dia jalani dalam hidupnya bersama dengan redha Allah. Jahat tara mana pun maksiat yang dia buat, Allah akan tarik dia balik untuk kembali ke jalan yang benar. Itu kalau Allah redha. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Apa makna raditu billahi rabba? Saya redha Allah Tuhan saya. Apa maksud? Apa maksud dia? Bukan maksud dia dekat sini saya redha tu saya kira hak kita faham. Saya redha Allah Tuhan saya. Saya redha. Bukan sekadar itu. Yang dimaksudkan dengan redha Allah Tuhan kita ni, saya redha dengan segala ketentuan Allah kepada saya. Itu maksud dia. Redha dengan segala ketentuan Allah kepada saya. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan ujian Allah, redha dengan musibah yang diberikan Allah. Kadang-kadang ujian itu melibatkan manusia, kadang-kadang ujian melibatkan ketakutan, kadang-kadang ujian melibatkan harta, macam-macam lah. Redha, ya Allah, aku redha kalau ni ketentuanmu baik bagi aku redha. Allah kata dalam Quran dah, apa yang aku tentukan itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu rasa tak baik, tapi sebenarnya baik. Kan? Kita duk rasa penat kata ujian kali ni, sebenarnya baik bagi kamu. Allahu Akbar. Contoh, kan? Ada orang ni ujian dia ayah dia. Kan? Ujian dia ayah dia. Contohnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah dia lumpuh ke, ayah dia aksiden ke, ayah dia sakit ke. Allah, beratnya ujian. Bila ayah kita macam tu, ataupun contoh lain, anak kita macam tu, Allah uji anak kita macam tu, macam ni, macam tu. Bukankah bila kita diberi ujian daripada pihak anak kita, kita akan berdoa dekat dia pagi, petang, siang, malam? Tidak. Ya Allah, anakku ni buat pula hal, ya Allah, mudahkanlah ya Allah, selamatkan dia ya Allah, berkatilah dia, berikan tunjuk jalan pada dia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena doa dekat dia. Kita doa. Tapi kalau dia tak, kita tak ada ujian melibatkan anak kita, saya tanya, kita doa tak kat anak kita? Belum tentu kita doa sedia. Duk teringat balik, lah doa kat anak bila? Oh, minggu lepas ke tahun lepas lah. Tak doa. Ayah kita pun lagu tu lah. Kan? Ayah kita tak sakit, lama dah tak doa kat dia. Tapi kena dia sakit, ya Allah bagi sembuh, ya Allah bagi sembuh, doa kat dia. Sebab kita lama tak doa kat mereka tu, Tuhan suruh kita doa. Baik tak? Baik. Bila kita doa dekat dia, kita dapat rahmat Allah tak? Dapat. Ayah kita dapat sembuh tak? InsyaAllah dapat. Pahala dia dapat tak? Dia dapat gugur pahala. Kita makin sayang dekat dia, kita makin prihatin dekat dia. Tuhan kata apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu rasa tak suka tu baik bagi kamu. Kamu ni hampir-hampir aku masukkan kamu dalam neraka dah. Disebabkan ujian ni, aku tarik balik. Boleh jadi kamu ni jatuh ke dalam lembah kehinaan, tapi disebabkan kamu begini ujian kamu kembali pada aku, maka aku selamatkan kamu. Tuan-tuan,
Maka redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut kadang-kadang ujian ini melibatkan ketakutan. Minal khauf, takut. Kadang-kadang ujian ni melibatkan takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut. Ujian takut ni kita jarang-jarang sekali kena. Ada orang sepanjang hidupnya takut. Contohnya apa? Sahabat-sahabat di Palestin sepanjang masa dalam ketakutan, tuan. Allahu akbar. Pakai jubah sedia. Orang perempuan pakai telekung sedia. Pasal apa? Kalau mati menutup aurat. Sebelum tidur dia dah wasiat dah, peluk anak dia, sayang anak dia. Kalau apa-apa jadi, kita bertemu di syurga dah. Hidup dalam ketakutan, sentiasa ingat mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang budak viral, tuan-tuan. Di jalan kecil comel, terpinga-pinga, dia umur dalam 4 tahun. Terpinga-pinga tengok, takutnya. Dia mai, pakcik wartawan tanya, Adik dari mana? Dia tak faham. Dia bukan tak faham, dia tak jawab. Adik terjaga dari tidur ke? Budak tu kata, "Naam, saya terjaga dari tidur." "Oh, tadi tidur ke?" "Ya." Tengah duduk tidur terkejut sebab bunyi bom jaga, pusing pimai tak tahu nak pergi mana, 4 tahun. Si pakcik tu tanya apa? "Adik takut ke?" Dia kata, Takut. Budak tu comel, takut. Ya Allah, kesiannya. Nak cari ayah ke? Ayah dia matilah. Nak cari ayah ke? Dia kata ya. Dia kata tak apa lah pakcik. Dia peluk anak tu. Dia kata sekejap pakcik cari ayah. Kita cari ayah sama-sama. Ayah dia mati dah. Kita cari ayah sama-sama lah. Berapa hari lepas video tu viral, budak tu mati dah. Gambar budak tu mati. Hidup dalam ketakutan. Boleh jadi bila-bila masa je mati. Angkat bendera putih pun orang tembak mati. Jalan tak pegang apa pun orang tembak mati. Duduk dalam hospital tak kacau orang pun orang tembak mati. Hidup dalam ketakutan. Kata Allah, tu bentuk ujian aku. Allahu akbar. Ada kalanya ujian ni melibatkan walju', melibatkan lapar. Kita benda ni kita faham juga. Kadang bila kita tak sihat kan, kita bukan tak mau makan tapi tak lalu. Lapar tak tahu nak apa, tapi tak boleh makan. Makan keluar balik, makan keluar balik, makan keluar. Allah uji dengan dalam hidup dalam kelaparan. Tuan-tuan, sekarang ni di Palestin lah ni budak-budak sana depa makan makanan binatang. Makanan tak ada. Makanan kucing, makanan burung-burung, depa adun bagi lembut, jadikan sebagai roti, depa makan. Makanan kucing. Depa basuh-basuh, bersihkan daripada kekotoran, daripada serangga, depa makan. Allah uji dengan kelaparan. Sampai tahap macam tu. Sampai kucing kat sana pun lapar. Makanan dia orang ambil. Sampai dia makan cebisan organ anggota orang di tepi jalan tu, kucing hurung pula. Kucing berumur ni. Orang mati tepi jalan boleh jadi kaki dia bersepai-sepai tu kan. Kucing kutik. Allah uji dengan kelaparan. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang Allah uji dengan kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Hak ni kita lagi faham. Zaman skamer. Tidak. Duk kumpul duit penat-penat daripada muda sampai pensin. Tiba-tiba duit pensin, duit persaraan tu masuk dalam akaun skamer. Tuan-tuan, mari saya jumpa Mak Melaka pergi Kuala Lumpur. Dia kata apa? Dia kata sekolah Mak Ndak, Mak Melaka dia kata sekolah Mak Ndak ada satu orang cikgu. Dia kata waktu 20-an dia mula jadi cikgu tu kan, dia terlibat dengan satu skim cepat kaya. Tak tahulah Pak Mantelo ke apa, tak tahulah zaman tu. Masa tu dia umur 20-an. Dia punya percaya, dia buat pinjaman peribadi dekat bank. Jangka masa 30-40 tahun lah kena bayar. Tuan-tuan, lepas tu kena tipu. Hari ni dia nak pencen dah. Duit tu duk bayar bulan-bulan tak selesai lagi. Nikah pun tak. Duduk kat rumah, duduk kat sekolah saja, tak ada rumah.
Sebab duit gaji yang dia dapat bulan-bulan tu kena bayar hutang bank, dia kena tipu sedangkan. Maka Allah uji dengan kekurangan harta. Maka kata Tuan Guru kita ni, hidup di dunia ni adalah hidup sebagai hamba Allah. Kita hidup sebagai hamba saja. Apa Tuhan takdir, apa Tuhan suruh, kita redha. Sebab hidup kita ni akan sentiasa diberi rahmat kalau kita ada Allah. Tuan-tuan, selama mana kita ada Allah, maka hidup kita akan selamat. Kalau tak ada Allah, wal'iyadzubillah, habis lah. Haduk sabar selama ni sebab ada Allah ya. Kalau tak ada Allah, habis. Tuan-tuan, ada satu orang main jumpa saya, Ustaz, nak cerita ke Ustaz ni, saya ada satu ujian besar. Apa dia? Anak saya minta nak murtad Ustaz. Wal'iyadzubillah. Mak pergi pondok darsa, minta nak murtad kat mak dia. Wal'iyadzubillah. Ujian hari ni macam-macam. Berkawan dengan ramai orang, ideologi yang macam-macam. Bila orang tu tak ada Allah, habis lah. Bila ada Allah ni, boleh kita duduk sabar, kita pedor, kita harapkan pahala. Kata Tuan Guru kita, apa sahaja kehendak Tuhan, maka kita akur. Ini ketentuan Allah buat aku, buat macam mana. Alhamdulillah ada kebaikan, ada hikmah dia. Kan, nega tiba-tiba bungkui tutup kedai, buat macam mana ada hikmahnya, insya-Allah. Duduk sihat elok-elok, Tuhan uji dengan sakit, buat macam mana, sabar. Contoh buah catur tidak pernah pertikai permainan catur. Dia tak pernah pertikai apa. Sebab apa percaturan macam ni? Sebab apa undang-undang macam ni? Kita tak pernah pertikai. Sebab apa Allah bagi aku macam ni? Kita tak pernah pertikai. Jangan pertikai. Bila kita pertikai, wal'iyadzubillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man lam yarda biqada'i, siapa tak redha dengan ketentuan Allah, wa lam yasbir ala bala'i, dia tak sabar dengan ketentuan Allah. Kata Allah, falyakhruj min tahtis sama, keluar daripada bawah langit, wal yatlub rabban siwa'i, cari Tuhan lain. Dah aku tak redha dengan ketentuan aku, cari Tuhan lain. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ini, tuan-tuan, kena sabar, kena redha dengan segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kerana di situ terdapat pahala dan kurnia yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu sahaja dulu kuliah maghrib kita pada malam ini. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan, kelemahan daripada saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, terlajak kata, saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع قدر أنثى وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.